cara menyapu kepala yang sempurna mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok betul-betul. Dengan cara menyapu air di kepala yang aula, yang utamanya sekali ialah tengok. Ia meletakkan dua belah tangannya pada bahagian hadapan kepalanya dengan dua telunjuknya bertemu dan dua ibu tangannya pada pelipis kanan dan kiri. Lalu ia menolakkan kedua tangannya ke belakang beserta dengan jari-jarinya yang baki lagi. Baki daripada ibu jari tadi. Selain daripada dua ibu tangannya sampai ke tengkuk, mana sampai ke akhir kepala. Kemudian ia menarik kembali kedua tangannya itu ke hadapan kepala kalau kepalanya ada rambut. Maka rambutnya menjadi terbalik. Kalau tidak, rambut tak ada, hendaklah ia hanya menolak tangannya ke belakang saja, tidak menarik kembali ke hadapan. Kenapa? Kerana kalau ditarik kembali, maka airnya menjadi musta'mal. Kerana menyapu kepala itu sebahagiannya adalah wajib, sebahagiannya adalah wajib. Mana kita seolah-olah kita guna kali yang kedua. Itu pandangan dalam kitab kita ni. Baik. Kita kena buat lakonan baru nampak. Begini cara dia. Kita basahkan dua tangan kita ni, basuh dua tangan, kemudian kita ambil. Beginilah. Ambil, letak tangan kita ni atas kepala dua-dua. Ni, jari dengan jari kena sini. Ibu jari duduk di sini. Duduk di pelipis ni. Pergi gini. Pergi ke belakang. Kemudian kalau rambut kita panjang, kita pusing balik ke depan sampai kena. Biar kena semua. Manakala kita gini, pusing. Dua jari duduk sini. Duduk di pelipis. Tarik sampai kena semua, baru pusing balik ke depan. Itu bagi orang yang rambut, kalau ada rambut. Kalau tak ada rambut, cukuplah kita buat sekali je sebab dah basah semua dah. Kepala kita tu, kita kata alhamdulillah. Itulah yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak amalkan. Jadi masyarakat kita ni sudah terbiasa duduk main sapu 3 orang rambut je sudah cukup. Maka wuduk kita begitulah keadaannya. Ambil, kalau pakai kepiah pun angkat kepiah gitu kan. Kat sini kan. Saya kata macam pepatung mandi ya. Lo gitulah. Kita sempurnakan sapu kita tu seperti yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam. Bukalah rambut kita tu. Bukalah dia punya kopiah, songkok kita. Dan ramai pula masyarakat hari ni pun tak bersongkok pun. Nah, lagi senang. Cuma bimbang takut dia punya sikat rambut tu lari. Tak payah. Orang Kelantan kata takut kucak bojeng. Itu yang paling mudah sekali. Apa takut kucak bojeng? Kita sikat balik lah. Betul balik. Allahu Akbar. Kita takut sayang ke rambut, tapi kita tak sayang ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu masalah yang berlaku. Baik para jemaah sekalian, timbul lagi soalan daripada pihak muslimah. Dia kata muslimah macam mana ustaz? Sama, muslimin dengan muslimah dua-duanya memerlukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimah pun sama juga, bawa ke belakang sampai ke ni ke hak kepala saja. Sampai ke hak kepala. Dia tak perlu kepada jangan ikut rambut dia. Ada orang muslimah ni masya-Allah rambut dia panjang sampai ke bumi. Mana ada? Kita bukan ikut rambut tolak sebab kita diminta supaya famsahu biruusikum, sapu kepala, bukannya sapu rambut. Bukan ikut rambut. Kebetulan rambut atas kepala, sebab itulah kita nak ke depan, ke belakang, ke depan supaya rambut kita tu basah sampai ke mana? Sampai ke kepala kita. Alhamdulillah. Itu satu kategori andainya kepala kita kosong. Maknanya boleh dibuka songkok ataupun kopiah, ataupun memang tak berkopiah, tak bersongkok, maka itulah cara dia. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada satu kategori lagi bagi orang yang berserban. Serban ni kadang-kadang payah dia nak pecah, nak buka serban tu dah. Serban bahasa jenis hok ikat kemah tu, nak angkat tak. Ada setengah serban ni macam topi keledar, dia boleh angkat, letak, dia pasang balik pun macam tu juga, tak berubah. Ada setengah kalau serban pak lebay kat kampung ni, serban lembek ni tak jadi, kalau kita buka, terbuka habis.
Bagaimana kalau kita tak nak kacau serban kita? Boleh tak boleh? Naam, boleh. Tengok sini. Wa in kana ala ra'sihi imamatun, dan kalau ada atas kepalanya serban, au qalansuah. Qalansuah itu makna kufiah. Tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyati lilittiba'. Maka hendaklah ia menyempurnakan sapu di atas serban atau kupiahnya selepas menyapu air di atas ubun-ubunnya. Jadi kita boleh gini. Serban kita ni kalau kita rapak sini, kita angkat sikit ke atas gini, biar ada ubun-ubun sini kan. Maknanya kita bila kita nak sapu kepala, kita sapu sini, kemudian terus je atas serban kita, atas kupiah kita. Bagi muslimat boleh je dia terus atas kain tudung dia. Muslimat tak nak buka tudung, kan, mungkin dia ambil tempat public, orang nampak ke aurat ke macam mana, ataupun memang dia tak nak buka, boleh je sikit biar kena di ubun-ubun sikit, kemudian yang lain tu terus atas tudung, atas serban, atas kopiah, atas topi, atas kain tudung, kain kana, kain telekung, semuanya boleh buat. Oh, dia kata apa faedah? Lah, itu dipanggil isyarah. Kita juga belajar kepala ini di atas, lawan kepala kaki. Kaki kita sebagaimana boleh disapu atas khuf, kita juga boleh sapu di atas serban. Kita Masya Allah. Cuma hukum dia tak berbeza. Khuf kita boleh sapu sampai 3 hari 3 malam kalau musafir kan. Kalau tak musafir 1 hari 1 malam. Tapi serban tak, kita kena kepala sikit, barulah disempurnakan sapuhan itu di atas serban. Lish Tuan Syekh kata lilittiba, kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masha ala nasiyatihi wa ala al-imamah. Itu dalam hadis. Cuma Tuan Syekh kita ni dia tak bawa hadis Nabi, dia lebih suka kepada menyebut lilittiba. Ada dalil, ada hadis yang menyebut sedemikian. Jadi ana pun tak bawa hadis banyak kan. Tidak bawa hadis-hadis yang panjang kerana kita nak ringkas-ringkaskan. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita yang lepas, dalam kuliah-kuliah ana, contohnya dalam kitab Al-Mu'tamad, agak panjang perbahasan kita di sini. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, selesai dah kita tentang rambut. Cuma timbul soalan bagi orang yang guna minyak rambut, adakah menghalang air? Menarik kan? Dalam siri yang lepas, para jemaah kita sudah baca tentang menyampaikan air. Tengok dalam dua CD yang lepas tak silap Ana. Syarat-syarat kita nak basuh itu, iaitulah kita kena sampaikan air kepada anggota wudu. Maknanya yang menghalang air tu, kalau sekiranya minyak tu minyak yang jenis macam minyak wangi, minyak urut, minyak cak kapok, kita kata minyak mestika, itu tidak menghalang air, maka itu tidak jadi masalah. Sama juga dengan kepala kita, dengan rambut kita. Oleh kerana minyak rambut itu tidaklah menghalang sampai air, sebab di situ. Kerana itu kita tak boleh pakai, orang model-model ini dia pakai, nak suruh kerah rambut tu dia pakai yang macam cat gitu, kan? Itu tak sampai air, tak boleh. Tapi minyak tidak menghalang air, itu boleh. Walaupun tidak lekat di rambut, tapi dia sudah basah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah kita perbincangan kita yang kelima.